Tarikh penamaan calon pilihan raya negeri Johor ialah 26 Februari ini dan tarikh pengundian pula jatuh pada 12 Mac. Seramai 2,597,742 penduduk Johor layak mengundi dalam pilihan raya kali ini bagi membolehkan kerajaan baru Johor terbentuk untuk tempoh 5 tahun akan datang. Namun, ada daripada 2.59 juta pengundi itu tidak tahu apa ertinya pilihan raya ini dalam mereka mendepani kehidupan harian sebagai gelandangan. Ketika menceritakan kisah hidupnya kepada Esra Awani, Muhammad Afandi Muhammad Jufri, 33 tahun berkata, proses demokrasi itu seperti tiada erti. Apa yang penting bagi anak kelahiran kota tinggi itu ialah mencari rezeki dengan menjaga tempat parkir kereta atau mengambil apa sahaja upah demi sesuap nasi. Bukan sahaja untuk dirinya, tetapi juga untuk isterinya Siti Hajar Muhammad Syarum, 27 tahun dan anak kesayangan mereka. Kat sini. Di sinilah. So, nasib baik ada makanan-makanan. Ada, itulah makanan yang baik. Pertampungkan makan. Kadang saya kerja kat bandar, satu hari dapat dalam 50, 40 ringgit satu hari. Apa tu? Kerja jaga parking. Macam taklah parking halal yang cari parking halal. Kadang-kadang berbuat dengan penguat kuasa juga. Nak tak nak itu becek makan. Itu saja. Takkan saya nak minta sedekah orang. Saya tak minta macam tu. Nanti orang cakap saya ni gunakan anak minta sedekah. Saya tak nak macam itu. Pernah lah dulu ada sebab tahun lepasnya. Ada wakil Ustaz Bilu datang. Nak tolonglah. Tapi saya tolaklah bantuan Ustaz Bilu. Saya tolak secara baiklah sebab saya rasa saya masih mampu lagi nak tanggung anak isteri saya. Saya tak nak terima bantuan orang-orang lain lah. Muhammad Afandi dan keluarganya adalah antara puluhan gelandangan yang setia menunggu pek makanan percuma yang diagihkan Persatuan Kebajikan Masyarakat Insani Kasih Johor Bahru, I-Kasih, di Dataran Lakin setiap hari. Tempat tinggalnya hanya kaki 5 di salah satu blok kedai di Jalan Dataran Lakin 2, Johor Bahru. Beralaskan kotak terpakai, selimut nipis, berbantalkan beg galas yang terisi pakaian seharian, tempat tidur mereka hanya diterangi lampu Kalimantan pada waktu malam. So, ada tak apa agensi kerajaan tu? Ada pengarah JKM ada jumpa. Kata bantuan kalau macam sekiranya tak ada duit makan ke duit apa jumpa dengan Tok Pengurus ni pejabat daerah tanah ni. Tapi saya tak nak lah. Cakap nanti kita ni cakap meminta-minta lah, tak apa. Kita tak pergi, kita usaha cari sendiri lah. Tapi itu hak saya. Memanglah, tapi saya tak nak nanti orang cakap kita ni bagi bantuan sekali, nak lagi. Kita nak orang cakap macam tu. Nak kerja pun. Tak apa tak nak kerja. Anak saya pun nak sekolah dah. Sepatutnya Darjah 1. Darjah 1 tapi sebab belas 3 lah. Belas 3. Tapi persekolahan macam mana pula? Persekolahan dia dah beli baju sekolah rendah, dia dah beli beg sekolah, dah beli kasut dah beli. Tinggal sekolah agama je lah, belum beli lagi. Johor ni wajib sekolah agama pula. Dia tak apalah macam sekolah rendah ni, dia tak pandai ke bodoh tak apa, tapi jangan agama dia bodoh tu. Sementara itu, Yang di-Pertua I-Kasih Zuraini Tahir berkata, pihaknya cuba sedaya upaya untuk memastikan sekurang-kurangnya 120 pek makanan tersedia setiap hari untuk golongan tersebut. Okey, setiap hari kita membekalkan makanan bermasak seperti nasi, lauk, belauk dan juga sebagainya lah. Dan juga jumlah kosting dia adalah lebih kurang RM600 satu hari lah. Jadi kita amat memerlukan sumbangan daripada ramai pihak. Tak kira lah ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli perniagaan. Kita memang amat memerlukan sumbangan daripada mereka kerana kita terpaksa ataupun kita memang sepatutnya mengadakan sebanyak 120 pak makanan sehari. Pemerhatian Esra Awani di kawasan itu mendapati golongan gelandangan berkenaan terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Ada yang tua dan ada yang muda. Tidak kurang juga kanak-kanak yang belum mengenal hidup. Jun tahun lepas, media antarabangsa melaporkan lebih 500 gelandangan di Johor Bahru terdedah kepada pandemik COVID-19 sewaktu negara sedang menjalani perintah kawalan pergerakan. Laporan itu sampai ke pengetahuan Istana Bukit Sirin, sehinggakan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim bertitah supaya kerajaan segera mewujudkan pusat transit gelandangan sementara kepada golongan berkenaan.
Dalam pembentangan Belanjawan Johor 2022 tahun lalu, Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata, kerajaan negeri akan melaksanakan projek ekonomi rakyat dan kumpulan sasar perkasa. Beliau berkata, projek itu dahulu dikenali sebagai projek pembangunan ekonomi Johor proper oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Projek itu bagi memberi peluang pekerjaan dalam sektor tani secara kecil-kecilan kepada 16 komuniti setempat tanpa mengira kaum, gelandangan dan OKU dengan peruntukan RM300,000. Menutup perbualannya, ini harapan Zuraini sempena pilihan raya negeri Johor. Mengharapkan tinggi harapan daripada pihak Insani Kasih Negeri Johor. Kita meminta agar semua wakil-wakil yang akan bertanding di kawasan Lakin ini untuk datang membantu kami. Ya, melihat sendiri keadaan apa yang berlaku di sini dan juga apa yang sepatutnya dilakukan oleh setiap adun Lakin ini. Jadi dengan itu saya sekali lagi menyeru kepada semua yang akan dilantik sebagai adun Lakin ini untuk turun padang melihat sendiri kesusahan mereka dan seterusnya dapat terus membela nasib asnaf dan juga gelandangan di Lakin ini. Laporan dari Firdaus Azil untuk Astro Awani.